sama-sama kita mendengar sedikit perbahasan mengenai Aqidatul Tahawiyah, dan siapa yang share tu moga-moga Allah Ta'ala memberikan pahalanya kerana sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilih. Maka barang siapa yang dia membantu menunjuk ke arah kebaikan, maka baginya pahala seumpama orang yang mengerjakannya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada hari ini kata pengarang kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah. Kata pengarang, Allah Ta'ala dia maha mencipta tanpa dia berhajat kepada ciptaannya. Yang ni jelas dalam perbahasan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu dia menciptakan alam ini. Dia menciptakan sekalian makhluk. Yang mana Allah Ta'ala bersifat dengan As-Samad. Di antara nama Allah ialah As-Samad. Apa makna As-Samad ataupun Samadaniyah? Itu As-Samad maknanya ialah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada setiap sesuatu. Bersifat dengan istighna an kulli ma siwah. Itu Allah Ta'ala terkaya daripada berhajat kepada selainnya. Adapun setiap sesuatu selainnya itu berhajat kepadanya. Sebab tu kata syarih dalam perbahasan Aqidatul Tahawiyah, annahu khalaqal alama wa ahdathahu min ghairi an yakuna lahu ihtiyaj ilaih. Itu tanpa Allah Ta'ala tu menciptakan alam dan menjadikan alam tanpa Allah Ta'ala itu berhajat kepada alam ini. Ini bercanggahan dengan sebahagian daripada golongan yang mutasawwifah ini. Mereka katakan, ada sebahagian daripada kalam-kalam mereka yang masyhur, mereka katakan bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan alam ini kerana Allah Ta'ala memerlukan kepada hambanya untuk menyembahnya, untuk mempertuhankannya. Kerana jika tak ada hamba, bagaimana dia nak menjadi Tuhan? Wal'iyadzubillah. Okey, itu bukan kalam daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan alam ini, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alam ini. Dia adalah Tuhan. Sebagaimana azal bahawasanya dia adalah Tuhan, maka setelah dia menciptakan makhluk, dia adalah Tuhan. Sebelum dia menciptakan makhluk juga dia adalah Tuhan. Sebelum dia menciptakan makhluk, dia juga adalah Khalik. Setelah dia mencipta makhluk, dia juga adalah Khalik. Maka bukanlah nama Allah Ta'ala Khalik itu adalah kerana dia menciptakan semata-mata. Jika tiada ciptaan, maka dia bukan Al-Khalik. Tidak. Walaupun makhluk belum diciptakan, Allah Ta'ala tetap bernama Al-Khalik. Allah Ta'ala tetap bersifat dengan At-Takhliq, menciptakan. Apa makna menciptakan? Kata ulama, makna menciptakan Al-Khalq, makna khalq ialah ibrazu minal adami ilal wujud, iaitu menjadikan sesuatu ataupun mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Maka setiap sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan bukanlah untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya. Laisa lijalbil manfaati li nafsih. Bukan untuk mendatangkan manfaat bagi zatnya, bagi dirinya, ataupun daf'i mudarratin an nafsi, atau menjauhkan mudarat bagi dirinya, bagi zatnya. Wal'iyadzubillah. Maka kalau ditanya kepada kita, jika ada orang yang bukan Islam atau yang tidak memahami, ingin bertanya tentang hikmah mengapa Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, maka kita menjawab bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan makhluknya adalah sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana beliau salah seorang daripada para sahabat yang alim, lagi mujtahid. Maka kata Sayyidina Ali, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsha izharan li qudratih walam yattakhidhu makanan li dzatih. Maka daripada ayat ataupun perkataan Sayyidina Ali ini jelas bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan alam, termasuklah arash. Kerana bila Sayyidina Ali menyebut Inna Allah Ta'ala khalaqal arsha izharan li qudratih, bila sebut khalaqal arsha memadai. Bila kita sebut menciptakan arash, memadai, maksudnya menciptakan seluruh alam. Kerana arash itu adalah makhluk yang paling besar. Arash adalah makhluk yang paling besar yang Allah Ta'ala pernah ciptakan. Dan Allah Ta'ala mampu menciptakan lebih besar daripada arash. Tapi Allah Ta'ala menciptakan sebagaimana dia telah berkehendak pada azal, bahawasanya arash itu adalah makhluk yang paling besar.
Maka dia jadikan Arash itu adalah makhluk yang paling besar. Dan apabila disebut Arash, maka ia memadai. Apabila kita sebut contoh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menguasai Malaysia sebagai Perdana Menteri Malaysia, maka tak perlu dah kita sebut Perdana Menteri Malaysia tu merangkumi Perdana Menteri bagi negeri sekian, negeri sekian, negeri sekian, negeri sekian. Tak perlu dah. Cukup kita sebut Perdana Menteri Malaysia, maka kita faham 14 negeri di bawah Malaysia itu, maka Perdana Menterinya adalah Anwar Ibrahim contohnya. Maka apabila disebut yang paling besar, maka yang kecil-kecil di bawahnya tidak lagi perlu disebutkan. Maka bila disebut Arash, izharan li qudrati. Allah Ta'ala menciptakan Arash izharan li qudrati, untuk menzahirkan kekuasaannya. Bukan untuk walam yattakhidhu makanan li dhati, bukan untuk menjadikan Arash itu sebagai tempat bagi zatnya. Maha suci Allah. Kerana itu dalam perdebatan sejak sekian lama, yang mana masalah ni sepatutnya tidak diperdebatkan pun pada akhir zaman ni. Masalah ini tidak sepatutnya diperdebatkan. Kerana apa? Kerana masalahnya dah selesai. Itu Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berhajat kepada Arash, tidak berhajat pada tempat, dan menjadi ijma' sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, dan selain daripadanya dalam kitab-kitab yang lain. Maka para ulama telah berijma' bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengambil tempat bagi zatnya. Dia wujud tanpa tempat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menciptakan Arash, dia menciptakan makhluk, menciptakan tempat. Sebelum dia menciptakan setiap sesuatu ini, dia telah sedia ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa makhluk, tanpa langit, tanpa bumi dan sebagainya. Dia tidak berhajat kepada semua ni. Dan apabila dia menciptakan, untuk apa dia menciptakan? Maka untuk kalimat untuk ni dengan makna apakah hikmahnya? Apakah hikmah Allah Ta'ala menciptakan makhluk? Maka hikmah Allah Ta'ala menciptakan makhluk ialah izharan li qudrati, iaitu menzahirkan kekuasaannya, supaya menjadi dalil bagi akal kita yang salim, pemahaman kita yang salim, bahawasanya semua alam ini adalah bukti bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Bukan bermakna Allah Ta'ala menciptakan makhluk kerana Allah Ta'ala berhajat pada ibadah kita, Allah Ta'ala berhajat pada harta kita, Allah Ta'ala berhajat kepada sembahan kita, Allah Ta'ala berhajat pada solat atau puasa kita. Sedang Allah Ta'ala itu ghaniyun 'anil 'alamin, dia terkaya daripada berhajat kepada sekalian makhluknya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mencipta dengan penciptaan yang mudah. Dalam surah Yasin, apabila disebut dalam surah Yasin, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, bukan bermakna ayat ini Allah Ta'ala setiap kali dia nak mencipta, Allah Ta'ala berfirman kun sebagaimana faham sebagian orang yang juhala. Bukan makna itu daripada surah Yasin ini. Tetapi maksud idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, maksudnya adalah ibarat tentang mudahnya Allah Ta'ala mencipta. Semudah sebutan kun bagi kita. Semudah sebutan kun. Kalau kita sebut kun tidak sukar untuk menyebut kun. Maka lebih mudah daripada itu bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan makhluknya. Kerana Allah Ta'ala mencipta tidak berhajat kepada alat, tidak berhajat kepada tangan, tidak berhajat kepada anggota, tidak berhajat kepada satu benda selesai baru boleh buat satu benda. Sebab tu dalam Aqidatul Mursyidah, pengarang Aqidah Mursyidah menyebut la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Dia tidak disibukkan dengan suatu perkara berbanding dengan suatu perkara yang lain. Kalau kita manusia, makhluk, bila kita melakukan sesuatu pekerjaan, maka pekerjaan kita terbatas kerana kita melakukan pekerjaan menggunakan anggota. Kita menggunakan anggota tangan, kita menggunakan anggota kaki, kita menggunakan anggota mata. Maka pekerjaan kita terbatas dengan suatu kerja berbanding kerja yang lain. Tak boleh seseorang itu dalam masa dia berjalan, dia sambil tu dia main sepak takraw, dalam masa yang sama dia main badminton. Tak boleh. Dia satu kerja dia buat dalam satu masa. Dia tak boleh buat dua kerja dalam satu masa. Kerana
perbuatan makhluk itu terbatas kepada anggota badan dan terbatas kepada suatu jenis pekerjaan berbanding dengan pekerjaan yang lain. Dan itu berbeza dengan Khaliq. Kerana Allah Ta'ala mencipta bukan berhajat pada anggota. Allah Ta'ala mencipta bukan seperti perbuatan makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta semudah sebutan kun. Bagi kita, semudah sebutan kun. Sebagaimana kita faham, contoh dalam ibadat orang Melayu, kadang-kadang kita bawa kereta pergi dekat Pomen, contohnya kita bawa kereta pergi Pomen, maka Pomen akan tengok kereta kita kata rosak sekian. Dia pun datang cek, dia ambil macam stetoskop dia, Pomen pun ada stetoskop dia juga kat enjin kita. Dia tu cuba rem sikit, dia cuba rem bunyi kan, dia pun dengar, bunyi ni, dia kata, alah ni kacang je, dia kata. Adakah makna daripada perkataan dia akan baiki kereta kita guna kacang, atau dia baiki kereta kita sambil makan kacang? Tak, kita faham daripada makna tersebut, kacang je dengan makna mudah je. Bagi seorang yang mempunyai kepakaran Pomen, maka mudah bagi dia untuk memperbaiki kereta tersebut. Maka begitu juga faham kita apabila Allah Ta'ala menyebut idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun dalam Al-Quran. Maksudnya bukan Allah Ta'ala mencipta dengan sebut kun, tidak. Kerana dalam satu detik sekarang ni, dalam satu detik, berapa banyak ciptaan yang berlaku? Banyak. Pergerakan jantung kita ciptaan, kedipan mata kita ciptaan, deruan angin ciptaan, pergerakan berbilion manusia pada ketika ini ciptaan, pergerakan tayar yang sedang bergerak di jalan itu ciptaan. Maka semua ni ciptaan kerana Allah Ta'ala menciptakan ain makhluk, a'yan, dan juga a'rad, dan juga af'al. Allah menciptakan a'yan makhluk, fizikal makhluk dan sifatnya. Begitu juga dengan perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kalian dan Allah Ta'ala menciptakan sifat kalian, Allah Ta'ala menciptakan perbuatan kalian. Maka setiap perbuatan hamba juga ciptaan Allah. Maka setiap hari, setiap detik, setiap masa sekarang ni pun berapa banyak ciptaan-ciptaan yang berlaku. Maka itu mudah bagi Allah untuk menciptakan perbuatan makhluknya dan mudah untuk Allah Ta'ala menciptakan makhluknya. Tidak ada yang memberatkan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menciptakan tanpa berhajat kepada makhluk-makhluknya. Kemudian kata pengarang, Raziqun bila mu'nah. Raziqun bila mu'nah. Iaitu Allah Ta'ala Maha menyampaikan rezeki. Makna raziq ialah Allah Ta'ala yusilu ilal ibadi arzaqahum. So Allah Ta'ala menyampaikan kepada hamba-Nya rezeki-rezekinya. Tanpa Allah Ta'ala itu diberatkan dengan sebarang kesusahan dan kepayahan. Itu makna raziqun bila mu'nah. Allah Ta'ala tidak diberatkan, tidak susah, tidak sukar bagi Allah untuk menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kerana apa? Kerana itulah kesempurnaan kudratullah. Itulah kesempurnaan kudratullah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendak pasti akan berlaku. Sebab tu orang yang beriman apabila dia memahami akidah ahli sunnati wal jamaah, maka tidak ada lagi dalam diri dia itu ragu-ragu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan yakin, dia akan sabar, dia akan redha. Apa sahaja rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, itulah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan baginya. Tidak sukar untuk Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadanya. Kalaupun seseorang itu dia mempunyai kecacatan fizikal contohnya, tidak sukar untuk Allah Ta'ala menyampaikan rezeki kepadanya. Yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Bukan Allah Ta'ala menyampaikan rezeki itu berhajat kepada harakah, pergerakan, berhajat kepada sukun, berhenti, atau berhajat kepada alat dan sebagainya. Maha suci Allah. Allah Ta'ala menyampaikan rezeki kepada hambanya sebagaimana dia menciptakan hambanya, mudah baginya. Maknanya difaham dengan sekali faham. Allah mencipta hambanya dengan sangat mudah, tanpa berhajat pada alat, tanpa berhajat pada anggota, tanpa disibukkan dengan
suatu perkara berbanding suatu perkara, maka begitu juga Allah Ta'ala menyampaikan rezeki pada hamba-Nya, kerana rezeki itu juga ciptaan Allah. Dan rezeki di sini apabila kita sebut rezeki, apabila kita sebutkan rezeki, maka rezeki itu kata ulama dibahagikan kepada dua. Dibahagikan kepada dua. Rizqun halal wa rizqun haram. Rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada hamba-Nya dalam dua bentuk. Ada rezeki yang dinamakan rezeki yang halal, yang Allah Ta'ala memberikan kepada hamba-Nya dengan redha-Nya. Maknanya Allah Ta'ala berikan rezeki tersebut kepada hamba-Nya dan Allah Ta'ala meredai hamba tersebut. Allah berkehendak kebaikan ke atas hamba tersebut. Dan ada rezeki yang haram. Rezeki yang haram, orang yang mendapat hasil mahsul daripada perkara yang haram, itu juga rezeki. Kalau dia kata, oh rezeki sungguh menang nombor ekor hari ni, contohlah dia menang nombor ekor kan, rezeki lah tu. Rezeki lah tu. Tetapi rezeki yang haram tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tidak meredai rezeki yang haram. Bererti apa makna Allah Ta'ala tidak meredai? Iaitu Allah Ta'ala tidak berkehendak kebaikan ke atas hamba tersebut. Dan kita perlu faham kenapa diberikan rezeki halal, kenapa diberikan rezeki haram. Maka kita faham, yaf'alu fi mulki ma yasha', dia melakukan apa sahaja pada kerajaannya apa yang dia kehendak. Maka rezeki itu, bila kita dapat rezeki yang halal, maka kita syukur pada Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur itu ada dua, syukur yang wajib dan syukur yang sunat. Syukur yang wajib itu ialah kita tidak menggunakan rezeki yang Allah Ta'ala beri. Rezeki ini termasuklah nikmat-nikmat. Rezeki ini termasuklah nikmat-nikmat. Seperti Allah Ta'ala menciptakan bagi kita anggota badan yang sempurna, tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya. Maka kita tidak gunakan semua rezeki Allah Ta'ala ini pada perkara yang maksiat. Itu adalah syukur yang wajib. Adapun syukur yang sunat ialah ucapan hamdalah. Ucapan hamdalah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iaitu maknanya ialah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat ke atas kita, yang tidak wajib diberikan pada kita tapi diberikan juga. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Walaupun tak wajib tapi Allah Ta'ala berikan juga pada kita. Justru janganlah kita gunakan nikmat yang diberikan untuk perkara yang haram, perkara yang kembali bermaksiat kepadanya. Meskipun maksiat itu adalah maksiat yang kecil. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Kata pengarang, qala al-muallifu rahimahullah, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Kata pengarang, Allah Ta'ala maha mematikan. Itu di antara nama Allah ialah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Al-Muhyi dan Al-Mumit. Maka Al-Mumit dan Al-Muhyi adalah di antara nama-nama Allah yang dilarang, untuk diberikan kepada makhluknya. Maknanya tidak boleh menamakan kepada selain daripada Allah dengan nama Al-Muhyi dan juga Al-Mumit. Al-Muhyi dengan Al-Mumit. Kerana Al-Muhyi dan Al-Mumit itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia yang bersifat dengan ihya, hidupkan dan mematikan hamba-hambanya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah Ta'ala maha mematikan bila makhafah. Bila makhafah. Apa makna makhafah? Allah Ta'ala tidak ditimpa ketakutan. Allah Ta'ala tidak ditimpa ketakutan. Allah Ta'ala dia nak mematikan sesiapa sahaja di kalangan hamba-Nya yang hidup, maka dia mematikan. Tanpa ditimpa ketakutan terhadap hamba-Nya. Tanpa Allah Ta'ala itu berasa takut terhadap mudarat yang berlaku daripada hamba-Nya. Tidak. Dalam Aqidatul Mursyidah disebut, la yarju thawaban wa la yakhafu iqaba. Allah Ta'ala ni langsung tidak berharap apa-apa ganjaran daripada kita, apa-apa kebaikan daripada kita, apa-apa manfaat daripada kita. Dan Allah Ta'ala juga tidak takut apa-apa mudarat daripada kita, kerana dia Tuhan.
mustahil Tuhan itu mengambil istifadah, mengambil manfaat daripada hamba-Nya, dan mustahil bagi Tuhan itu takut terhadap hamba-Nya. Adapun hamba-Nya lah yang menerima manfaat daripada rezeki-rezekinya, daripada nikmat-nikmatnya, dan hamba-Nya jugalah yang terkesan dengan apa-apa sahaja mudarat yang Allah Ta'ala ciptakan. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Maka Allah Ta'ala pasti akan timpakan balak pada hamba-hambanya. Sama ada balak itu kecil atau balak itu besar. Sama ada balak itu daripada jenis khauf, atau ketakutan, atau kelaparan, atau kematian, atau kurangnya buah-buahan, kurangnya rezeki dan sebagainya, harga barang naik, ekonomi jatuh, inflasi tinggi. Itu semua daripada balak. Balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balak itu yang menimpa atas diri kita. Darar itu yang menimpa atas diri kita. Tidak menimpa darar ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditimpa daripada sebarang darurat ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala Dia maha mematikan kepada sesiapa saja yang dikehendak untuk mematikan dengan kehendak yang azali. Allah Ta'ala memang berkehendak. Kerana ajal kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati, itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana yang berlaku, kes-kes yang berlaku di sekeliling kita, yang dilaporkan dalam berita-berita. Contohnya, ada yang mati kerana apa? Kerana dilanggar oleh kapal terbang. Tengah bawa motor, kena langgar kapal terbang. Tengah bawa kereta, kena langgar kapal terbang. Siapa sangka bahawasanya dia akan mati di atas jalan untuk kereta dan motor, tetapi dilanggar oleh kapal terbang. Tak ada orang sangka. Allah Ta'ala maha mematikan apa sahaja daripada hamba-hambanya yang bernyawa, hamba-hambanya yang mempunyai ruh. Allah Ta'ala maha mematikan. Maka dia matikan hambanya yang sedang berkuliah, kuliah subuh, mati. Ada di kalangan hambanya sedang solat, mati. Allah Ta'ala juga matikan hambanya yang sedang buat maksiat, ada juga mati. Wala'iyadzubillah. Hari ini ada berita mati kerana bertumbuk, gaduh, tumbuk. Walaupun bare hand, tanpa ada senjata, tetap juga ditimpa kematian. Subhanallahil azim. Begitu juga ada sebahagiannya yang mati aksiden. Dan mati itu satu orang saja mati, kadang-kadang mati itu satu family, satu keluarga. Semua Allah Ta'ala telah tetapkan pada azali. Maka kematian-kematian ini pasti akan datang, pasti akan berlaku pada kita. Maka kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan buat kita. Maka di sini juga dalam kita mempelajari akidah, perlu juga kita faham tentang tasawufnya, bahawasanya kita pasti akan mati. Bila kita sedar bahawasanya kita pasti akan mati, maka masa yang kita ada sekarang sudah pasti kita tidak akan sia-siakan, melainkan adalah kita gunakan untuk kebaikan. Kerana orang yang telah mati, pasti dia akan minta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti dia akan minta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kembali hidup di dunia ini, dan mereka berjanji pada Allah, ya Allah, jika engkau hidupkan kami kembali, maka nescaya kami akan taat, nescaya kami akan buat sedekah, nescaya kami akan beriman. Maka benda tu pasti tidak akan berlaku. Kerana setiap orang mengalami kematian, dia tidak akan kembali hidup di dunia ini melainkan setelah hari ba'ath, hari kebangkitan. Dia dibangkitkan daripada kubur masing-masing di hari kiamat. Di hari kiamat kelak. Maka kematian pasti akan menimpa kita. Anytime, anywhere, any cause. Bila-bila masa saja, dengan apa-apa saja sebab, pasti kita akan mati. Ya man bidunia ishtaghal agharrahu tulul amal. Wahai orang-orang yang masih lagi sibuk dengan kehidupan dunianya, agharrahu tulul amal, dan dia ditipu daya oleh panjang angan-angan. Kita kan panjang angan-angan, subhanallah.
panjang angan kita. Hari ni apa yang ada pada kita ni kita tak rasa puas. Kita sentiasa berangan-angan nak lebih lagi daripada tu. Sentiasa merasa kita akan hidup lebih panjang lagi daripada tu. Sentiasa merasa bahawasanya kita akan hidup mungkin 100 tahun. Kita sempat merasai rumah 3 tingkat, 4 tingkat, ada lift dalam rumah. Dapat merasai jenis-jenis kereta-kereta yang mewah dan sebagainya. Tapi siapa sedar, siapa tahu bahawasanya mungkin esok Azrail sedang menunggunya untuk mencabut nyawanya. Mungkin di pertengahan jalan Azrail sedang menunggunya. Maka moga-moga kita semua dimatikan dalam husnul khatimah insya-Allah. Maka kata pengarang katanya syarih yang mensyarahkan kitab ini dalam surah Asy-Syams menyebut wala yakhafu uqbaha. Allah Taala sama sekali tidak takut akan apa-apa saja akibat daripada hamba-hambanya. Kerana dia Tuhan, dia menimpakan mudarat ke atas kita. Dia maha melakukan apa saja pada hambanya. Dia menimpakan kematian ke atas hambanya. Dia maha melakukan apa saja ke atas hambanya. Dia tidak dilarang, tidak ada hukum ke atasnya. Adapun dia yang menghukum ke atas kita. Dia menetapkan ini wajib, ini halal, ini haram, ini sunat, ini makruh. Dia tidak dihukum dengan apa-apa hukum. Dia tidak menetapkan apa-apa saja hukum. Tetapi dia yang menetap. Dia tidak ditetapkan dengan apa-apa hukum, tapi dia menetapkan hukum ke atas kita. Yahkumu fi mulkihi ma yasha. Apa-apa saja hukum yang ada pada alam ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia adalah Tuhan kita. Kata pengarang ba'ithun bila masyaqqah. Kelak Allah Ta'ala bersifat dengan ba'ith. Ba'ith juga di antara nama Allah Al-Ba'ith, iaitu yang maha menghidupkan, yang maha membangkitkan. Yang maha membangkitkan. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha membangkitkan makhluknya bila masyaqqah, juga tanpa ada sebarang kesusahan. Sama makna dengan mu'nah tadi. Sama makna dengan mu'nah tadi. Razipun bila mu'nah, ba'ithun bila masyaqqah. Sebagaimana dia menciptakan hamba-hambanya sangat mudah bagi dia. Dia menciptakan kehidupan bagi hamba-hambanya. Maka dia mematikan hamba-hambanya juga sangat mudah bagi dia. Dan dia kembali menghidupkan hamba-hambanya sangat mudah bagi dia. Suatu ketika, Uzair di antara pengikut Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam. Maka Uzair suatu ketika dia melintasi suatu kawasan yang mana terdapat kematian. Dan dia melihat tulang belulang dan sebagainya, kesan daripada kematian. Lalu dia terfikir pada dirinya, bagaimana Allah Ta'ala mematikan mereka ini, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kembali mereka. Maka Allah Ta'ala mematikan Uzair. Lebih kurang 100 tahun Allah Ta'ala matikan Uzair. Dan dihidupkan kembali Uzair. Maka subhanallahil azim, di situ Uzair mengambil pengajaran bahawasanya mudah bagi Allah Ta'ala mematikan hamba-hambanya dan mudah bagi Allah Ta'ala menghidupkan kembali hamba-hambanya tanpa ada sebarang masyaqqah, tanpa ada sebarang kesusahan bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menciptakan mudah, Allah menciptakan kehidupan mudah, Allah menciptakan kematian juga mudah, dan Allah menciptakan kehidupan kembali juga mudah. Dalam surah Luqman, Allah Ta'ala berfirman, ma khaluqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Itu Allah Ta'ala menciptakan kalian dan Allah Ta'ala membangkitkan kalian adalah sebagaimana jiwa yang satu. Maknanya itulah kita. Kita semua ni pasti akan mati, dan jasad kita, kerana kita bukan para anbiya, kita bukan para rasul, kita bukan para syuhada, kita pasti akan binasa. Dan dalam jasad kita ada ajbuz zanab. Ajbuz zanab, satu tulang yang paling kecil yang berada di hujung tulang belakang kita. Bahasa Melayu sebut tulang tongkeng lah. Tulang tongkeng.
tulang yang paling hujung sekali di tulang ekor atau tulang tongkeng. Yang mana itu adalah yang paling kecil. Yang paling kecil yang berada di juzuk tulang belakang kita. Yang itu adalah di antara perkara yang Allah Ta'ala tidak binasakan. Itu antara perkara yang Allah Ta'ala tidak binasakan. Allah Ta'ala kekalkan juzuk yang paling kecil, tulang tongkeng itu. Dan apabila hari akhirat kelak, di hari kiamat kelak, apabila tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah Ta'ala turunkan hujan seumpama air mani. Bukan air mani, tetapi seumpama air mani. Hujan seumpama air mani. Maka daripada peristiwa tersebut, maka bangkitlah manusia-manusia daripada kubur mereka. Dan nafsi wahidah. Setiap seorang tu sebagaimana diri yang satu, jiwa yang satu. Semua akan berada atas jasad masing-masing. Tidak akan bertukar jasad ini dan tidak akan bertukar ruh ini. Masing-masing rohnya dan jasadnya akan bangkit. Sebab itu perkara ini juga membatalkan hujah golongan yang meyakini tanasukh al-arwah. Dia ada satu kelompok mutasawwifah. Tak lama juga, baru juga, dia orang keluarkan kenyataan tentang tanasukh al-arwah, perpindahan roh. Daripada roh ni pindah daripada sini, kemudian pindah dari sini, pindah daripada sini. Itu bukan kepercayaan umat Islam. Itu adalah akidah orang Hindu. Akidah agama Hindu. Itu adalah keyakinan yang batil. Bahkan boleh merosakkan akidah. Dia menjadikan seorang itu murtad. Dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka hati-hati dengan kenyataan tanasukh al-arwah. Bagi satu jasad, Allah Ta'ala jasad yang ada, yang hidup dengan roh, maka Allah Ta'ala ciptakan satu roh baginya. Satu jasad, satu roh. Tak mungkin satu jasad, dua roh. Dan tak mungkin juga satu roh ada lebih daripada satu jasad. Satu jasad, satu roh. Maka semua akan dibangkitkan dengan jasad mereka dan dengan roh mereka. Jasad mereka dengan roh mereka. Itu pasti akan dibangkitkan kelak di hari akhirat. Maka perpindahan kita daripada alam dunia ke alam akhirat itu adalah benda yang pasti. Benda yang pasti itu maknanya dunia ni bukan destinasi kita. Destinasi kita adalah hari akhirat. Yang kita yakin, yang kita percaya dan termasuk dalam rukun iman kita. Bahawasanya kita beriman adanya hari akhirat yang ia adalah hari yang kekal abadi. Orang yang beriman, apa sahaja perbuatannya, perkataannya, keyakinannya, dia kena ingat hari akhirat. Semua akan disoal. Semua akan disoal di hari akhirat. Wala nas'alannahum ajma'in. Allah Ta'ala berfirman, wala nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Itu semua akan dipersoalkan apa yang kita perbuatkan, apa yang kita beramal dengannya di hari akhirat kelak. Maka tak usah kita gundah gelana di dunia ini dalam menghadapi ancaman-ancaman ideologi golongan-golongan sesat. Tak perlu kita takut. Berdakwah menyampaikan akidah Ahlussunnati wal Jamaah dan mewaspadai orang ramai daripada mengikut akidah-akidah yang sesat, itu tidak akan menambah rezeki kita dan mengurang rezeki kita, dan tidak akan menambah umur kita atau mengurangkan umur kita. Kita pasti akan mati pada waktu yang ditetapkan, dan juga rezeki kita telah ditetapkan. Maka orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah, dia faham benda ni, maka dia terus buat kerja. Nabi SAW langsung tidak takut daripada ancaman-ancaman musyrikin Quraisy. Walaupun Nabi pernah diboikot, walaupun Nabi pernah disiksa, diancam, diberikan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ke atas batang tubuh, ke atas jasad ke atas jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak masuk musim Maulidur Rasul bulan ni, insya-Allah. Seringlah kita ingat
jasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah gentar, tak takut dengan musuh-musuh Islam. Apa kita nak takut? Rezeki kita Allah Ta'ala ada tentukan, ajal kita Allah Ta'ala ada tentukan. Tapi apa yang kita perbuat akan dipersoalkan dia di akhirat. Kata pengarang, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqih, lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bisifatihi azaliyya kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyya. Ini antara perkara yang penting. Syarahannya panjang, tapi kita cuba ringkaskan. Ini yang kita sebut kaedah yang penting dalam ilmu tauhid tentang sifat Allah qadimatun, sifat Allah qadimatun. Maka kerana Allah Ta'ala itu zatnya qadim, maka sifatnya juga qadim. Kerana kebaharuan sifat itu menjadikan sesuatu yang bersifat dengan sifat yang baharu itu juga baharu. Maksudnya ialah, bagaimana kita nak faham? Kita manusia, kita bersifat dengan sekalian sifat yang baharu. Apa makna baharu? Kita kena faham makna baharu dulu. Baharu ni maknanya bermula dari tiada kepada ada, itu makna baharu. Bermula dari tiada kepada ada, itu maknanya baharu. Maka semua sifat kita, dia akan mengalami taghayyur, perubahan. Dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Pada keadaan yang lain. Dan setiap taghayyur yang berlaku pada sifat kita, pada diri kita, pada zat kita juga, zat kita maknanya jisim kita, badan kita. Maknanya setiap pembaharuan yang berlaku, itu bermula dari tiada kepada ada, dari tiada kepada ada, daripada tiada kepada ada. Contoh kita bagi, kalau seorang dia sekarang ni dia lapar, tak makan lagi, dia lapar. Apa makna lapar? Tiada kenyang. Tiada kenyang. Kemudian dia makan. Bila dia makan, maka datang kenyang. Bila dia datang kenyang, maknanya asal dia tiada kenyang kepada kenyang. Maksudnya sifat kenyang itu sifat baru. Kerana bermulanya kenyang itu daripada tiada kenyang yang dinamakan sebagai lapar. Setelah dia kenyang, apa makna kenyang? Tiada lapar. Jadi setelah dia kenyang tadi, maknanya dia tiada lapar. Bila dia tiada lapar, kemudian berlalu satu tempoh masa, dia kembali lapar. Maknanya lapar dia tadi bermula dengan kenyang, yang mana kenyang itu adalah tiada lapar. Ada sentiasa silih berganti sifat manusia yang baharu ni. Maknanya sekalian sifat makhluk ni baharu. Mula dari tiada pada ada, tiada pada ada, tiada pada ada, tiada pada ada, silih berganti. Maka sifat-sifat manusia ataupun sifat-sifat makhluk ini semuanya baharu. Jika mana kita faham, bila mana kita faham sifat-sifat ni baharu, maka sesuatu yang bersifat dengan sifat baharu ini juga pasti baharu. Kerana tu kaedah dia hudus sifat yastalzimu hudus zat. Kebaharuan sifat melazimkan kebaharuan zat. Maksudnya kebaharuan sifat itu menunjukkan bahawasanya tiap sesuatu yang bersifat dengannya itu adalah baharu juga. Contoh kita kan, tidur jaga, silih berganti sampailah mati. Maksud sifat kita ni, tidur tu sifat baharu, jaga tu sifat baharu. Situ Allah Ta'ala nafikan dalam ayat kursi, dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak ditimpa mengantuk, dia ditimpa tidur. Bukan makna ayat tu semata-mata dia tak ditimpa mengantuk dan tak ditimpa tidur. Maknanya dia boleh jadi ditimpa lapar dan dahaga. Bukan. Maksud ayat di situ ialah dia tidak ditimpa oleh ngantuk dan tidur, kerana ngantuk tidur ni sifat makhluk. Sifat manusia, sifat binatang. Binatang juga mengantuk, jin juga mengantuk tidur. Manusia juga mengantuk.
Maka sifat mengantuk dan tidur ini sifat makhluk. Selain daripada ngantuk tidur, sifat-sifat lain pun banyak. Sifat makhluk. Silih berganti. Ngantuk tidur jaga. Ngantuk tidur jaga. Ngantuk tidur jaga. Semua sifat ni adalah sifat lemah bagi Allah. Kerana itu sifat makhluk. Kerana tu kalau dalam bab harakat wasukun, gerak dan diam, juga kita tidak kata Allah bergerak, juga kita tidak kata Allah diam. Kerana gerak dan diam tu dia saling bersilih ganti di antara satu sama lain. Dia saling bersilih ganti di antara satu sama lain. Maka sifat yang baharu ini melazimkan sesuatu yang bersifat dengan sifat itu juga baharu. Maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sebarang sifat baharu. Maka sebab tu kata pengarang, Allah sentiasa bersifat qadim. Mazala bisifatihi qadiman. Allah Ta'ala sifatnya itu sentiasa qadim. Sekali yang sifatnya, bukan satu sifat je, sentiasa sifatnya yang dia bersifat dengannya, seperti dengar, lihat, kalam. Semua sifat Allah ni qadim. Bukan sifat yang hadis. Makna qadim ialah tidak didahului oleh ketiadaan. Sebelum dia menciptakan makhluk pun dia dah bersifat dengan sifat tu dah. Kita tak boleh kata setelah Allah cipta makhluk baru dia mendengar. Sebelum dia cipta makhluk dia tak mendengar. Tak. Dia maha mendengar. Dia maha mendengar. Walaupun belum lagi wujud makhluk, dia telah mendengar. Dia bersifat dengan sifat dengar. Dan dia mendengar. Dia mendengar setiap sesuatu. Hatta dia mendengar kalamnya azali. Dia mendengar kalamnya yang azali. Allah Ta'ala bersifat melihat. Dia melihat setiap sesuatu dan dia juga melihat zatnya. Kerana penglihatan Allah, sifat basar bagi Allah bukan seperti makhluknya. Berhajat pada mata. Mata kita tidak memandang diri kita sendiri. Adapun Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan mata. Maka pandangan Allah ataupun sifat lihat Allah Ta'ala maha melihat setiap sesuatu, termasuk Allah Ta'ala melihat zatnya sendiri. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluknya, bersifat dengan sifat yang hadis, bersifat dengan sifat yang baharu. Maka semua sifat baharu bagi makhluk ini berubah. Kita sebut tadi berubah, taghayyur, mengalami taghayyur. Bila mengalami taghayyur, apa makna mengalami taghayyur? Mengalami perubahan. Setiap yang berubah berhajat kepada satu zat kuasa yang mengubahnya. Setiap yang berubah berhajat kepada yang mengubahnya. Kerana perubahan tidak akan berlaku sendiri. Dia mesti ada yang mengubahnya. Dan ciptaan tidak akan berlaku tanpa pencipta. Ciptaan dia berlaku dengan wujudnya pencipta. Maka perubahan berlaku dengan wujudnya pencipta yang mengubahnya dia daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka kata ulama, at-taghayyuru akbaru alamatil huduth. Perubahan itu adalah sebesar-besar tanda bahawasanya setiap sesuatu itu baru. Maka natijah dia ialah Allah Ta'ala tidak berubah. Dan kalau dia berubah, dia berhajat kepada yang mengubahnya. Dan ini mustahil. Allah tidak berubah. Yang berubah siapa? Kita. Maka kita berhajat pada Allah. Ini panggil iftiqar. Ini dipanggil iftiqar. Terfakirnya makhluk, terlemahnya makhluk, berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhajat pada Allah. Maka kita lemah. Setiap sesuatu yang berubah itu adalah lemah. Setiap sesuatu yang berubah itu lemah. Al-mutaghayyir yahtaju ila ma yughayyirhu min halatin ila halatin ukhra. Yang berubah, dia berhajat pada yang mengubahnya. Daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Maka al-mutaghayyiru ajizun. Setiap yang berubah itu ajizun, lemah. Wal ajizu la yakunu ilaha. Natijah daripada para ulama tauhid kata, bila berubah, dia lemah. Yang lemah la yakunu ilaha. Tak mungkin yang lemah itu menjadi Tuhan. Maka kekallah makhluk itu makhluk, Tuhan itu Tuhan. Maka Allah Ta'ala itu tidak disifatkan dengan sifat baharu. Apa saja sifat baharu, ternafi bagi Allah.
Apa saja sifat baharu ternafi bagi Allah. Kerana jika baharu maknanya mengalami perubahan. Dan perubahan itu ternafi bagi Allah. Dan ini juga disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, Huwal awwal. Huwal awwal. Huwal awwal maknanya hanya dia yang azali. Bila kita sebut hanya dia yang azali, bila Al-Quran sebut hanya dia yang azali, maknanya sifatnya juga azali. Dia ada kaedah bahasa Arab dalam ni. Dia ada kaedah bahasa Arab dalam ni. Iaitu bila huwa ni dhamir. Dan dhamir ni ma'rifah. Bila kita sebut dhamir ma'rifah, diketahui. Huwa, siapa dia? Huwa, dia. Bila sebut huwa tu maknanya dah diketahui, ma'rifah, dia. Dan huwa di sini mubtada'. Al-awwal juga khabarnya ma'rifah. Al-awwal tu khabar. Dan al-awwal ini ma'rifah kerana ada alif lam ma'rifah situ. Dan ia adalah di antara nama Allah. Dan nama Allah menunjuk pada sifatnya. Al-awwal maknanya mubtada' ma'rifah, khabar ma'rifah. Bila mubtada' ma'rifah dan khabarnya ma'rifah, maka dalam ilmu bahasa Arab dia adalah al-hasar. Makna daripada natijah mubtada' ma'rifah, khabar ma'rifah menunjukkan hasar. Hasar ni maknanya hanya dia, tak ada selain daripada dia. Tak ada selain, hanya dia yang bersifat dengan al-awwal. Al-awwal maknanya yang tiada permulaan, yang qadim, yang tidak disifatkan dengan permulaan. Maka jika dia tidak bersifat dengan permulaan, maka dia adalah al-qadim. Dan bila dia al-qadim, maka dia tidak berubah. Kerana perubahan, sebagaimana dah kita terangkan tadi, mengalami perubahan daripada tiada kepada ada, daripada tiada kepada ada, dah ada tiada pula, dah tiada ada pula. Maka itu adalah kelemahan Maha Suci Allah daripada perkara yang demikian. Sebab itu kata pengarang, lam yazdad biqaunihi syai'an. Tidak bertambah pun apa-apa pada sifat Allah dengan sebab penciptaan makhluk itu sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala dia khalik. Sebelum dia mencipta makhluk pun dia khalik. Dia memang bersifat dengan mencipta, dengan takhliq, dengan mencipta. Sebelum dia ciptakan makhluk pun dia memang pencipta. Sebelum dia ciptakan makhluk pun dia memang maha mendengar. Sebelum dia mencipta makhluk pun dia maha melihat. Bukan makna lepas dia cipta makhluk baru dia dipanggil khalik. Lepas dia cipta hamba baru dia Tuhan. Ini falsafah dan juga golongan mutasawwifah ambil falsafah ni lalu mereka bawa dalam ajaran yang mereka namakan sebagai sufi, tasawuf. Hakikatnya bukan tasawuf. Hakikatnya bukan tasawuf kerana bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Ahmad Al-Rifai, setiap hakikat yang bercanggah dengan syariat maka adalah zindiqah. Adalah zindiq. Kullu haqiqatin khalafa syari'ata, kullu haqiqatin khalafa syari'ata, khalafat syari'ata fahiya zindiqah. Maka setiap hakikat, pendakwa hakikat yang bercanggah dengan syariat, maka dia zindiq. Zindiq ni maknanya kekufuran. Kufuran. Ada orang yang Tuhan ni bosan. Wali'iyadbillah. Dia kata apa? Tuhan ni bosan, dia kata. Kerana dia, hanya dia, maka dia pun bosan. Bila dia bosan, dia pun cipta makhluk. Wali'iyadbillah. Tuhan ni sunyi, dia kata. Kerana dia sunyi, dia cipta makhluk. Wal'iyadzubillah. Ini kalam orang yang sesat. Orang yang jahil, lagi sesat, yang tidak mengaji ilmu tauhid. Kalau dia mengaji ilmu tauhid, dia faham Tuhan tidak berhajat pada hamba-hamba. Dia menciptakan hambanya izharan di qudrati. Untuk Tuhan tidak berhajat pada hambanya, dia menciptakan hambanya izharan li qudrati. Untuk menzahirkan kekuasaannya. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Maka sebagaimana sifat Allah Taala itu azali, dan sekali yang sifatnya azali, maka begitu juga zatnya dan sifatnya juga adalah abadi, iaitu yang tiada pengakhiran, yang kekal selama-lamanya. Dan abadinya Allah itu abadi sifat, memang dia abadi. Sifat yang wajibah bagi Allah Ta'ala ialah
al-akhir dengan makna al-abadi, dengan makna al-baqa, kekal selama-lamanya, yang tidak ditimpa kebinasaan. Dan syarahan lanjut insya-Allah pada sesi akan datang. Ada soalan ke? Tak jelas? Kalau jelas, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa